Adiwira yang hebat selalu diuji dengan tanggungjawab yang berat. Tapi kesemua adiwira saya ni taklah hebat atau luar biasa. Mereka lemah, mudah diancam. Saya tahu mereka takkan bertahan jika diuji berlebihan. Yang terdaya saya lakukan sekadar menyedarkan mereka supaya melawan perit kehidupan. Itulah kuasa semula jari mereka. Sakit itu sementara, kegemilangan itu selamanya. Sorry, it was really disciplined. What? Such a basket. Ready to get your papers back? Okay, Balkis. Sufika. Idan. Divina. Batam? Imran. Batam? Ajwan. Rizal. Sarung. Sekarang mereka kenal siapa Nick Vujicic. Mereka tahu lirik The Script Hall of Fame dan boleh melalak sehari nyanyi lagu Bruno Mars Grenade. Mereka datang petang-petang semata-mata nak bercakap dan membaca naskah bahasa Inggeris. Guys, What did I mess up? Zidane, you're not going to mess up. Stay positive, take a deep breath, and just do it the way we do at practice, okay? But teacher, look at them. Teacher, can I go home now? Alia, Teacher tengok tu. Dia dahsyat lah, teacher. Teacher takut. Okay. Guys, stop looking at them and listening to them. Just focus on me for 1 minute. Everyone, can you come forward, please? Come. Just focus on me. Just listen to teacher for 1 minute. Okay? Okay, let's face it. We are a Sekolah Kampung. Okay? When we walk up on that stage with our off-colored uniforms and our old shoes, no one is going to be looking up to us. Right? At the mention of our school's name, some might even leave the hall. Everyone is going to be laughing at us. Everyone is going to be jeering at us. Okay? They are even going to compare us to all the other prestigious schools that are in this district. But it is up to each one of you to prove them wrong. Yes? Right? Yes. Participating in this competition itself is an achievement. Memorizing a 15-minute script by yourself is an achievement. The fact that you can stand up confidently and speak in English, that is an achievement. Right? So, whether you win or lose, it does not matter. Because in my eyes, you are champions already. Right? Sakit itu sementara, kegemilangan itu selamanya. Sakit itu sementara, kegemilangan itu selamanya. Kegemilangan itu selamanya. Sakit itu sementara, kegemilangan itu selamanya. Baiklah, kita akan pergi kepada soalan pertama iaitu apakah pembangunan profesionalisme keguruan? Pembangunan profesionalisme keguruan adalah merupakan keperluan dalam usaha bagi memantapkan keupayaan pegawai perkhidmatan pendidikan iaitu PPP untuk melaksanakan tugas dengan lebih cekap dan berkesan dalam pelbagai aspek kerjaya. Konsep pembangunan profesional iaitu satu aktiviti dan proses yang direka bentuk bagi mengembangkan kemahiran pengetahuan profesional dan sikap pendidik agar mereka berupaya meningkatkan pembelajaran murid. Seterusnya, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, edisi keempat tahun 2015, profesional boleh definisikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan bidang profesion seperti undang-undang, perguruan dan kedoktoran.
Golongan profesional atau ahli profesional ini memerlukan kemampuan atau kemahiran yang khusus untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih cekap, teratur dan memperlihatkan kemahiran yang tertentu. Terusnya adalah guru sebagai profesion. Dalam konteks profesion keguruan, guru yang profesional haruslah mempunyai 3 ciri kemahiran profesional. Yang pertama adalah mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang tinggi. Yang kedua adalah bertanggungjawab dan memberikan perkhidmatan yang bermutu tinggi. Dan yang ketiga adalah terlatih dan mahir dalam tugas-tugas mengajar dan membimbing anak murid. Kenapa guru dikatakan perlu mempunyai nilai profesional ketuhanan? Ini kerana guru di Malaysia ini perlu mempunyai pegangan agama masing-masing seperti agama Islam yang dapat membentuk kepribadian yang mulia dan sopan. Dan ini dapat membantu para guru untuk menerapkan nilai-nilai moral semasa melakukan tugas di sekolah ataupun semasa pembelajaran murid sedang berlangsung. Apabila kecintaan terhadap profesional guru ini, guru tersebut automatik secara langsung, secara terus dapat memberikan ketaatan dan kesetiaan terhadap terhadap pekerjaan guru ini. Seterusnya dapat mengorbankan masanya untuk melakukan tugas-tugas guru yang untuk disiapkan di sekolah. Jadi, perlulah seorang guru itu mempunyai sifat kecintaan terhadap profesionnya. Seorang guru yang efisien pula adalah seseorang guru yang boleh melakukan kerja dengan yang dirancang. Apabila seorang guru itu mempunyai nilai efisien dalam dirinya, maka penghasilan ataupun hasil kerjanya adalah berkualiti dan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Dan seterusnya adalah pengurusannya adalah secara cekap dan teratur berbanding seseorang guru yang tiada nilai profesional dalam dirinya. Ya, adalah integriti. Guru yang berintegriti ini adalah guru yang mengamalkan sifat-sifat yang positif dan profesional untuk mematuhi etika peraturan di sekolah. Dan hal ini menyebab sifat-sifat integriti dalam seseorang guru ini telah menyebabkan guru tersebut boleh menjalankan tugas mengatasi kepentingan peribadi beliau. Seterusnya adalah guru perlu mempunyai nilai sikap yang penyayang. Mengapa guru perlu dia ada sikap ini? Kerana sikap ini adalah sesuatu yang sikap memahami, menghargai dan juga sikap seorang guru yang mengambil berat terhadap sekelilingnya. Jadi apabila seseorang guru itu mempunyai sikap penyayang dalam dirinya, maka akan terjalinlah sebuah keluarga yang penuh kemesraan antara guru dan juga anak murid. Yang terakhir adalah patriotisme dan tanggungjawab sosial. Seorang guru perlulah mempunyai sikap patriotisme dalam dirinya supaya dapat menjaga imej negara dan nama baik negara supaya tidak tercalar. Dan seterusnya tidak melakukan isu perkauman antara anak muridnya iaitu rasis antara kaum bangsa Cina, Melayu dan India. Accountability guru mempunyai 5 iaitu accountability guru terhadap sekolah dan yang kedua adalah accountability guru terhadap murid, accountability terhadap profession, accountability terhadap tingkah laku dan yang terakhir adalah accountability terhadap community. Accountability ni adalah tanggungjawab seorang guru. Apa itu accountability guru? Accountability guru adalah tanggungjawab yang harus difahami dan dilaksanakan oleh seorang guru. Accountability keguruan pula bermaksud tanggungjawab terhadap profesi perguruan ini. Guru perlu mempunyai perwatakan yang menarik seperti menjaga kebersihan dan berpakaian kemas dan sopan semasa di sekolah dan keadaan fizikal guru perlulah terurus dan teratur supaya anak murid ini menarik untuk melihatnya dan dapat meniru gaya seorang guru itu untuk diteladani, untuk dipelajari olehnya. Seorang guru juga perlu mempunyai personality, kualiti sosial iaitu seorang guru perlulah seorang yang peramah, jujur dan amanah serta mempunyai semangat berbakti yang tinggi dan meningkatkan motivasi para pelajar dengan mengadakan program-program terhadap para pelajar tersebut atau memberikan motivasi secara spontan di dalam kelas kepada para pelajarnya. Kesannya, para murid akan melihat seorang guru yang pandai mengawal emosinya akan
membuatkan para pelajar ini ingin mencontohi guru itu untuk sentiasa tenang dan tidak cepat melenting apabila sesuatu perkara buruk ataupun berbanyak-banyak masalah yang timbul, dapat mengatasinya dengan tenang dan dapat menyelesaikan semua masalah tanpa rasa stres yang berlebihan dan menyebabkan masalah kepada kesihatan mental. Jadi itulah fasiliti guru yang dapat ditonjolkan untuk para pelajar, menjadikan dia sebagai role model. Yang kedua adalah kualiti peribadi. Sebagai guru, hendaklah mempunyai khasiat yang positif, optimis dan sentiasa ceria supaya menjadi role model kepada para pelajar. Yang kedua adalah guru perlu mempunyai peribadi yang mulia seperti bertanggungjawab dan sentiasa mengambil berat terhadap para pelajarnya. Fasiliti yang ketiga adalah emosi yang stabil, iaitu guru perlu mengatasi tekanannya dan dapat membezakan antara tekanan di peribadi dan tekanan di sekolah. Seorang guru tidak boleh mencampur adukkan kedua-dua emosi tersebut dalam satu masa. Kerana ini, seorang guru perlu melihat sebagai seorang yang sangat tenang dan tidak cepat melenting ataupun menunjukkan sikap negatif seperti marah ataupun tertekan kepada di hadapan para pelajarnya. Dan yang terakhir, seorang guru perlu yang mempunyai fasiliti profesional dan berpengetahuan, iaitu guru ni haruslah berpengetahuan ilmu yang tinggi supaya dapat memberi ilmu yang lebih banyak ataupun tambahan kepada para murid semasa melakukan aktiviti pembelajaran. Ini dapat menambahkan ilmu para pelajar secara spontan dan dapat membuka minda para pelajar dengan isu semasa Pelan Induk Pembangunan Profesionalisme Keguruan iaitu PIPPK adalah ditubuhkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk bertujuan sebagai dokumen bagi membantu PPP merancang pembangunan kerjaya dan pembangunan profesionalisme berterusan. Seterusnya, PIPPK ini adalah untuk menyediakan garis panduan kepada PPP untuk meningkatkan kompetisi diri mengikut kecenderungan dan keperluan demi mengekalkan prestasi kerja yang terbaik. Menerusi pelan ini juga, profesi keguruan diharapkan dapat diperkasakan dan menjadi kerjaya keguruan sebagai kerjaya yang profesional dan menjadi kerjaya pilihan yang utama. Pelan Induk Pembangunan Profesionalisme Keguruan iaitu PIPPK adalah ditubuhkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk bertujuan sebagai dokumen bagi membantu PPP merancang pembangunan kerjaya dan pembangunan profesionalisme berterusan. Seterusnya, PIPPK ini adalah untuk menyediakan garis panduan kepada PPP untuk meningkatkan kompetisi diri mengikut kecenderungan dan keperluan demi mengekalkan prestasi kerja yang terbaik. Menerusi pelan ini juga, profesi keguruan diharapkan dapat diperkasakan dan menjadi kerjaya keguruan sebagai kerjaya yang profesional dan menjadi kerjaya pilihan yang utama. Okey, baiklah sekarang saya akan menerangkan pula tentang kepentingan pembangunan profesional guru. Yang pertama, melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Jerry, tugas guru sebagai pendidik dan pengubah nilai akan memastikan perkembangan anak muridnya seimbang daripada pelbagai aspek terutamanya dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Kita bukan sahaja inginkan seorang pelajar yang cemerlang dari segi akademik, tetapi cemerlang juga daripada segi aspek yang lain. Sebagai contoh, dari segi jasmani, kita inginkan seorang pelajar yang cemerlang dalam bidang sukan juga. Kerana kesannya pelajar akan mempunyai tubuh badan yang baik, kesihatan yang sihat dan minda yang cergas. Selain itu, emosi ni boleh dihubung kaitkan dengan konsep perasaan dan kejiwaan. Penghayatan dalam emosi yang baik oleh guru akan melahirkan pelajar yang matang dan mempunyai rasa kasih sayang terhadap keamanan dan perpaduan masyarakat serta negara.
Guru ni juga boleh membuatkan pelajar ni lebih seronok belajar. Jika kita lihat daripada video yang dipaparkan sebentar tadi, guru tadi telah membuatkan pelajar-pelajarnya berasa lebih gembira belajar bahasa Inggeris. Jika dahulu pelajar merasakan belajar bahasa Inggeris itu tidak seronok, susah dan sukar difahami. Namun dengan cara dan tingkah laku cikgu tadi yang telah memberi kata-kata semangat, membantu mereka dalam segi akademik dan memperkembangkan bakat mereka, menyebabkan pelajar-pelajar ni lebih seronok untuk belajar. Rohani pula, selari dengan keagamaan, setiap agama ni menuntut umatnya percaya kepada Tuhan, bersikap baik dan berakhlak mulia. Tugas guru dalam pendidikan agama Islam dan moral akan membuatkan pelajar lebih memahami agama masing-masing dan berpegang teguh kepada agama masing-masing. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap agama itu menuntut umatnya berkelakuan baik dan bersikap yang positif. Akhir sekali, pembangunan profesionalisme guru ni penting bagi memastikan setiap guru ni menitik beratkan keseimbangan kemenjadian murid-murid agar prestasi dan generasi murid yang lahir adalah cemerlang. Yang kedua, melahirkan guru yang prihatin dan bertanggungjawab. Sebagai seorang guru, tugasnya bukan sahaja dalam menjadi seorang pendidik, malah sebagai seorang pendengar yang setia, penasihat yang baik serta penyelesai masalah yang bijak. Seperti yang kita lihat di video yang dipaparkan sebentar tadi, pelajar-pelajarnya berasa down, putus asa apabila melihat pelajar yang lain lebih hebat daripada mereka. Namun, dengan kata-kata semangat yang telah diberikan oleh gurunya, membuatkan mereka lebih bersemangat, berkobar-kobar untuk mengharungi rintangan yang akan mereka hadapi. Kesannya, ia membentuk pelajar yang sentiasa positif dalam semua perkara. Persekitaran hidup mereka juga berbeza. Ada hari-harinya yang dipenuhi dengan kelak ketawa seisi keluarga. Ada juga yang datang daripada keluarga yang bermasalah, kurang bernasib baik serta tidak mempunyai ibu bapa atau dipanggil anak yatim piatu. Oleh itu, sekiranya ada pelajar yang menunjukkan kelakuan yang tidak baik, kurang memuaskan, guru inilah yang bertanggungjawab menjadi ibu bapa kedua mereka di sekolah, mendidik dan mengajar serta memberi semangat kepada mereka untuk menjadi insan yang lebih positif dan seimbang. Kesannya, bagi pelajar yang kurang bernasib baik, mereka akan merasakan masih ada insan yang menyayangi mereka dan ingin mendidik mereka dengan penuh ikhlas serta akan berubah menjadi insan yang lebih baik dan bangkit daripada masalah. Yang ketiga, melahirkan seorang guru yang mempunyai pelbagai kemahiran. Pembangunan profesional guru ni akan melahirkan seorang guru yang mempunyai pelbagai kemahiran bagi menghadapi pelbagai cabaran pendidikan alaf baru yang mendatang. Masyarakat kini semakin bijak, teknologi juga semakin berkembang. Transformasi dalam pendidikan akan sentiasa dilakukan. Selain itu, cabaran dalam penularan pandemik COVID-19 pada masa kini juga telah melanda seluruh dunia. Wabak ni telah memaksa segala aktiviti bersemuka dihentikan buat sementara waktu bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19 ini semakin meningkat. Kesannya dalam institusi pendidikan negara juga telah menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan secara atas talian untuk mengelakkan penularan wabak COVID-19 ini terus meningkat dalam kalangan guru dan pelajar. Oleh sebab itu, seorang guru yang profesional ni pasti akan sentiasa mencari cara untuk memastikan pendidikan anak muridnya tidak ketinggalan dalam apa jua perkara. Sebagai contoh, menggunakan aplikasi atas talian seperti Zoom, Google Classroom, Webex dan sebagainya untuk sentiasa berhubung dengan anak muridnya dalam menjalankan aktiviti PDP. Sekian, itu sahaja daripada saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua rakan-rakan saya yang melihat perbincangan pada hari ini. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada saudari Ainin dan juga saudari Umairah atas perbincangan tadi tentang kepentingan dan juga nilai-nilai yang penting lah. Jadi kita pergi kepada saya punya tajuk, iaitu saya punya soalan ialah cara meningkatkan kompetensi anda sebagai seorang guru. Jadi untuk cara meningkatkan kompetensi kita faham kompetensi ini merupakan apa? Kompetensi ini ialah kecekapan. Jadi kecekapan ni macam mana nak meningkatkan kecekapan sebagai seorang guru. Jadi untuk yang pertama ni saya akan uraikan. Yang pertama kita tingkatkan dari kecekapan dari pedagogi. Okey, pedagogi ni apa? Pedagogi ini adalah kemampuan, keterampilan seorang guru mengelola proses pembelajaran ataupun interaksi belajar mengajar dengan pelajar. Jadi nampak mengajar belajar dengan pelajar. Jadi yang ni adalah kemahiran bila kita mengajar seseorang pelajar tersebut lah. Jadi dengan kemampuan yang ada ni, guru dapat menarik minat para pelajar bagi mengikuti setiap kelas tanpa jemu. Jadi untuk mengkaitkan video di atas tentang cerita pendek Adi Wiraku, menunjukkan seorang guru tu perlu ada kemahiran dalam mendidik seorang pelajar tu untuk menyukai subjek tersebut. Jadi tak kisahlah subjek sejarah ke, subjek bahasa Melayu ke, biologi ke, kimia ke, bahasa Inggeris ke, semua itu memerlukan apa? Semua itu memerlukan kemahiran tersebut. Jadi memerlukan kemahiran pedagogi inilah. Jadi kat situ saya harap semua yang melihat video ni akan faham apa yang saya nak ceritakan. Okey, sebagai contoh, melalui video pendek yang disediakan tadi, kita nampak bagaimana seorang guru tu mampu menarik perhatian pelajarnya melalui kemahiran pedagogi ini dengan mengajar bahasa Inggeris dengan menggunakan cara yang mudah untuk difahami. Jadi kesimpulannya, pelajar dari video tersebut berjaya untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang dan berjaya menguasai bahasa Inggeris dengan lancar melalui pengajaran guru tersebut. Jadi saya nak selitkan juga dalam video tersebut dia telah join satu bicara berirama dalam bahasa Inggeris dan mereka juga juara. Jadi nampak tak macam mana peranan guru tu mengajar membuatkan anak-anak muridnya menjadi minat tentang subjek tersebut. Jadi itulah kemahiran pedagogi. Okey, setakat tu faham. Okey, itu untuk kompetensi pedagogi. Kita pergi kepada seterusnya, macam mana nak meningkatkan kompetensi seorang guru ni? Dengan guru tu melanjutkan pelajarannya di peringkat yang lebih tinggi. Jadi dengan melanjutkan pelajaran di peringkat tinggi amat penting kerana mereka dapat menggunakan ilmu tersebut bagi mengajar murid itu dengan lebih mendalam. Jadi apabila seorang guru itu belajar lebih tinggi ataupun lebih jadi mereka mempunyai lebih banyak pengalaman dan ilmu. Jadi bila ada pengalaman ilmu, mereka dapat menurunkan kepada pelajar-pelajar. Jadi pelajar tersebut akan menjadi lebih mengetahui tentang sekitar. Jadi mereka akan mengetahui lebih lanjut tentang apa yang mereka belajar. Jadi jika seorang guru itu memiliki diploma, mungkin peringkat ini tidaklah mencukupi. Maka dengan itu guru tersebut boleh melanjutkan ke peringkat yang lebih tinggi, seperti ijazah master atau PhD. Jadi ijazah master atau PhD ni kita tengok bila kita sampai ijazah sarjana muda, bila kita sampai ke master atau PhD boleh menjadi seorang doktor. Jadi mereka mempunyai pengalaman yang luas dan ilmu yang banyak untuk mereka menceritakan pada murid-murid mereka, dan mereka boleh kaitkan. Jadi bila kita biasalah bila kita banyak ilmu, kita dapat mencurahkan ilmu itu kepada pada pelajar tersebut. Jadi pelajar tersebut akan menyerap masuk ilmu tu dalam kepala mereka. Jadi mereka dengan itu mereka dapat mereka dapat menggunakan ilmu yang guru itu dapat dari peringkat yang lebih tinggi tu untuk masa yang akan datang. Sebab kita faham seorang pelajar itu merupakan corak bagi sesebuah negara. Jadi mereka yang akan membentuk negara nanti ataupun membangunkan negara nanti. Itu untuk penerangannya. Jadi semakin tinggi taraf pendidikan seorang guru itu, semakin banyak pengalaman dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang guru. Jadi ini dah macam apa? Dah macam fakta sains semakin. Tapi itu benda yang betul. Sebab bila taraf pendidikan seorang guru tu tinggi, maka banyaklah pengalaman dan ilmu pengetahuan dia. Jadi sebab mereka telah belajar banyak benda dan mereka dapat absorb pengalaman yang ada untuk mereka turunkan kepada anak-anak murid mereka nanti. Dengan cara itu dapat meningkatkan kompetensi seseorang guru dalam mendidik
dan bakal memimpin negara di masa akan datang. Setakat itu faham? Okey, itu untuk melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Itu untuk kecekapan dia lah. Seterusnya ialah meningkatkan insaniah yang terpuji. Insaniah ni apa? Insaniah ni kata lain ialah akhlak ataupun kita punya nilai dalam diri kita. Jadi seseorang guru itu macam mana kita nak tahu nilai dia okey ke tidak, baik ke tidak, melalui kita punya hati ataupun kita punya sikap ni. Jadi melalui insaniah ni dapat meningkatkan akhlak bagi seorang guru. Jadi insaniah ni dapat ini adalah sifat yang terdapat dalam diri kita lah. Contohnya jujur, amanah, sabar, berhati dan tabah dalam mendidik murid. Jadi bila kita mempunyai sifat jujur dan amanah, sabar dan pelbagai lah. Bila kita seorang perasaan yang jujur, kita akan jujur dalam memberikan ilmu. Selain itu, bila kita amanah, kita akan amanah apa yang ilmu yang ada tu pada anak murid untuk mereka berjaya. Jadi bila sabar, kita sabar dengan anak murid kita. Kita tak boleh nak melenting, kita tak boleh nak marah mereka sebab mereka tu masih muda. Kalau pelajar ni mereka masih muda dan masih remaja. Jadi cara untuk memupuk mereka ni, untuk mengajar mereka ni, kita kena sabar, kita kena berbincang, kita kena ni. Sebab emosi remaja ni lain daripada orang yang dah dewasa, kerana mereka ni mudah berubah-ubah. Jadi mereka ni suka naik kepala. Jadi dengan naik kepala kita kena sabarlah. Kita tak boleh nak tengking sebab ini akan menyebabkan mereka tidak akan berminat untuk belajar nanti. Itu untuk sikap yang sabar. Jadi melalui insaniah yang terpuji ini penting bagi meningkatkan kompetisi guru dalam mendidik. Ya, tepat sekali. Bila seseorang guru itu menguasai sabar, baik hati dan tabah, dan mereka ni banyak mempunyai sikapnya baik apa yang baik dan positif, maka anak murid mereka pun akan menjadi positif. Jadi mereka pun akan menjadikan pengajaran ataupun masa pengajaran maksudnya macam kita mengidolakan. Contohnya guru tu akan menjadi idola bagi insaniah. Mereka akan contohnya guru dia sabar dan anak murid dia pun akan jadi seorang penyabar. Jadi bila ada macam cerminan, sebab kita faham sekolah merupakan rumah kedua bagi seseorang pelajar. Jadi guru ni lah ibu bapa kedua mereka. Jadi mereka lah yang akan memberi didikan, sikap ke, ilmu ke. Jadi sikap ni penting lah, sebab melalui sikap ni dapat membentuk seseorang individu. Adab itu penting. Setakat itu faham kan? Okey. Kita pergi kepada next, iaitu hari ini kerana apabila guru mempunyai sikap yang terpuji, maka secara tidak langsung dapat menarik perhatian anak murid untuk menuntut ilmu. Ialah bila kita dapat guru yang baik, guru yang penyabar, guru yang tetap mengajar walaupun macam mana apa-apa perdugaan yang berlaku, mereka akan bersemangat untuk menuntut ilmu. Okey, seterusnya setelah itu mereka juga boleh mengambil pengajaran daripada sikap guru itu untuk dijadikan teladan. Jadi itulah yang saya cakap tadi tu. Bila seorang guru itu mempunyai sikap yang positif, mempunyai sikap yang baik, jadi anak-anak murid mereka akan terpersona dan jatuh cinta dengan sikap tersebut. Jadi mereka akan mengamalkan sikap-sikap positif itu di masa yang akan datang. Contohnya bila mereka dah dewasa ataupun mereka dah berkahwin, nanti mereka akan ingat jasa-jasa guru tersebut. Jadi sampai situ saja untuk saya punya penerangan. Jadi itu saja penerangan daripada kumpulan kami. Saya ucapkan tahniah kepada kepada kawan-kawan saya telah memberikan pembentangan yang begitu hebat dan lengkap kepada semua rakan-rakan saya ni lah yang melihat video ni. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.